Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, pengurusan bermaksud perihal mengurus sesuatu pentadbiran, manakala perkemahan pula adalah perihal berkemah atau kelompok kumpulan kemah. Pengurusan perkemahan merupakan suatu proses yang melibatkan pengendalian tapak perkemahan dari mula sehingga berakhirnya sesuatu program perkemahan. Sedikit sejarah mengenai perkemahan. Pertama kali aktiviti perkemahan dilakukan adalah pada tahun 1907. Pengasas pergerakan pengakap dunia iaitu Lord Baden-Powell merupakan orang pertama yang mewujudkan aktiviti perkemahan di mana beliau telah berjaya membawa seramai 12 orang belia ke Pulau Brownsea, England. Definisi perkemahan. Aktiviti perkemahan merupakan penghidupan di luar seperti di hutan, di gunung, di pantai dan juga di bukit, dengan mengambil kira beberapa langkah dalam memilih tapak perkemahan. Kebaikan aktiviti perkemahan. Aktiviti perkemahan dapat menjadikan seseorang belajar untuk menerima dan memikul tanggungjawab terhadap pengurusan makanan, keselamatan dan penampilan diri, di samping dapat menguji kemampuan mental dan fizikal individu. Seterusnya adalah kriteria tapak perkemahan. Yang pertama adalah tanah atau tapak kemah yang dipilih mestilah rata. Kedua adalah corak tapak perkemahan yang sesuai. Ketiga adalah tapak perkemahan yang dipilih mestilah berdekatan dengan punca air yang bersih. Keempat adalah tapak perkemahan mestilah tinggi dan rata daripada punca air. Dan yang kelima, kawasan tapak perkemahan yang dipilih mestilah selamat. Seterusnya, saya akan berkongsi mengenai kategori kemah. Tahukah anda, terdapat beberapa jenis kemah yang sesuai untuk digunakan semasa menjalankan aktiviti perkemahan. Pertama sekali, ridge tent iaitu kemah yang mempunyai tiang yang melintang di sepanjang bumbung dan diperbuat daripada bahan nilon yang ringan supaya mudah untuk dibawa dan dilipat. Seterusnya, dome tent yang berbentuk gelembung dan menggunakan bahan yang sesuai serta fleksibel kerana ianya ringan dan mudah dibawa. Selain itu, frame tent iaitu kemah yang biasa digunakan untuk perkemahan keluarga dan kemah ini tidak sesuai untuk aktiviti outdoor yang memerlukan perjalanan dan pendakian yang lama. Selepas itu, A-frame tent yang berbingkai berkaki dua bahagian luar hujung kemah dan berbentuk segitiga. Akhir sekali, hoop tent iaitu kemah yang mempunyai dinding yang berbentuk melengkung menggunakan isi padu yang lebih luas dengan permukaan yang sama. Baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan beberapa teknik atau cara untuk mendirikan kemah. Okey, yang pertama, lokasi untuk mendirikan kemah yang dipilih mestilah bersesuaian. Yang kedua, bersihkan kawasan yang hendak didirikan tapak kemah tersebut. Yang ketiga, tentukan cahaya matahari terbit dan jatuh supaya cahaya tidak memancar ke dalam kemah. Yang keempat, pastikan pintu masuk kemah menghadap angin jika musim panas. Namun sekiranya waktu hujan, kemah perlulah didirikan berlawanan dengan tiupan angin. Yang kelima, bentangkan hamparan iaitu ground sheet. Yang keenam, pasang dan sambungkan tiang dan pancang dengan betul. Yang ketujuh, naikkan kemah dan pasangkan bumbung fly sheet. Yang kedelapan, ketuk pancang dan ikat tali dari kedua-dua batang tiang ke pancang. Yang kesembilan, kemudian ikat dengan tegang tali khemah pada kedua-dua belah tepi khemah ke pancang. Yang ke-10, setelah selesai mendirikan khemah, parit kecil perlu dibina di sekeliling khemah bagi mengelakkan air hujan bertakung sekiranya hari hujan. Yang ke-11, iaitu yang terakhir, akhir sekali taburkan serbuk belerang di sekeliling khemah untuk mengelakkan daripada khemah dimasuki oleh binatang buas atau berbisa. Seterusnya, saya akan teruskan dengan inovasi idea. Inovasi pertama ialah khemah automatik. Pada era penuh kemodenan ini, inovasi idea amat penting kerana boleh membuat penambahbaikan dan memberi kemudahan dalam kehidupan kita. Pada masa ini, khemah automatik telah pun wujud, tetapi ianya masih mengambil masa dan tenaga pengguna untuk pasang dan kemaskan. Oleh itu, untuk lebih menjimatkan masa dan tenaga, khemah automatik boleh diinovasikan melalui cara pemasangannya, iaitu dengan hanya menekan butang pada khemah dan khemah tersebut akan terbuka sendiri secara automatik dan ianya akan menjadi tegang dan kemas secara tidak langsung. Seterusnya adalah khemah atas air. Seperti yang kita tahu, khemah atas air mempunyai ketebalan tapak setebal 6 inci berbanding khemah biasa yang kita guna. Khemah yang kebiasaannya kita guna boleh diinovasikan dengan cara menebalkan juga pada tapak khemah.
Hal ini akan dapat memberikan keselesaan kepada pengguna dan secara tidak langsung dapat menjamin keselamatan pengguna daripada terkena benda-benda yang tajam. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna tidak perlu bersusah payah untuk mencari kawasan yang betul-betul bersih daripada sebarang benda-benda yang tajam seperti batu atau ranting kayu untuk mendirikan khemah mereka. Berikutnya, kita akan beralih kepada kemah bergerak. Kemah bergerak atau lebih dikenali sebagai caravan merupakan sebuah kemah yang menjadikan kenderaan bergerak sebagai asas kemah. Ia dilengkapi dengan pelbagai alat perkemahan, termasuklah alatan di tempat memasak, alatan di tempat tidur dan tempat beristirahat. Kesemuanya ini terdapat dalam satu kemah yang telah diubah sesuai fungsinya daripada kegunaan mobiliti kepada kegunaan perkemahan. Saiz kemah bergerak adalah besar bagi menyediakan ruang yang cukup untuk menempatkan kesemua kelengkapan perkemahan serta mampu memuatkan sejumlah orang dewasa. Pemilihan lokasi. Pemilihan lokasi merupakan aspek penting yang perlu bagi mereka yang menggunakan kemah bergerak. Kawasan yang dipilih hendaklah luas dan lapang serta bersifat mendatar bagi mengelakkan risiko tertentu seperti tayar kenderaan tersekat, jalan berbatu dan berbukit yang berbahaya dan sebagainya. Rasional idea yang pertama adalah bagi kemah automatik, iaitu mempercepatkan dan memudahkan lagi pemasangan kemah secara automatik. Pemasangan kemah secara automatik akan dapat menjimatkan masa kerana pemasangannya yang hanya mengambil masa lebih kurang 1 minit dan menjimatkan tenaga manusia. Selain itu, kemah automatik ini juga ringan dan mudah dibawa. Maka beban peralatan yang dibawa semasa aktiviti perkemahan akan menjadi ringan. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai rasional di sebalik inovasi kemah atas air. Kebiasaannya, kita akan mendirikan kemah di kawasan yang berdekatan dengan sumber air bagi memudahkan kita untuk mendapatkan air dan udara yang segar. Tetapi melalui kemah atas air ini, kita boleh terapung dan memberi simulasi seolah-olah kita sedang tidur di atas permukaan air. Kelebihan kemah atas air ini adalah ia boleh dikempiskan dan dilipat, bermakna ia tidak memerlukan apa-apa besi sokongan dan menyenangkan proses mendirikan kemah. Selain itu, kemah terapung ini juga diperbuat daripada bahan yang tahan lasak dan kalis air yang membenarkan ia untuk menempuhi angin kencang serta cuaca buruk. Kemah ini juga berketinggian 8 kaki dan lantai setebal 6 inci. Kemah tersebut dapat memberikan pengguna keselesaan dan ruang yang luas. Sangat sesuai bagi orang yang ingin memburu dan memancing. Seterusnya, rasional idea bagi kemah bergerak atau dikenali sebagai caravan. Yang pertama, caravan dapat memudahkan pengalaman perkemahan bagi orang ramai yang ingin berkemah di beberapa tempat dan untuk tempoh yang lama. Kerana seperti kita tahu, caravan ini merupakan sebuah kenderaan bergerak yang mempunyai kelengkapan dan kemudahan perkemahan yang sangat-sangat lengkap. Dengan menggunakan caravan, pengguna dapat memasukkan beberapa destinasi semasa tempoh perkemahan. Pengguna juga dapat mengembara ke banyak tempat dalam masa yang pendek. Tidak terikat dengan satu tempat sahaja, boleh bergerak pada bila-bila masa. Dan jika kita berkemah dengan menggunakan caravan, kita dapat merasai kemudahan yang mana kemudahan ini tidak ada pada kemah yang biasa. Contohnya tandas dan bilik mandi. Caravan juga sangat menjamin kebebasan, terutama sekali kebebasan bergerak. Jadi untuk orang yang melakukan aktiviti perkemahan yang suka pergi ke tempat-tempat berkemah yang banyak dalam satu-satu masa yang singkat, mereka sangat sesuai menggunakan caravan kerana mereka boleh sentiasa set up semula mereka punya alat perkemahan. Seterusnya, saya sambung kepada objektif. Objektif pertama, dapat memberi pendedahan kepada setiap individu dalam mengelola dan mentadbir sistem pengurusan perkemahan. Yang kedua, dapat mengenal pasti teknik-teknik dan juga kemahiran-kemahiran yang terlibat dalam menguruskan perkemahan. Dan yang ketiga, dapat mengenal pasti inovasi yang boleh dilakukan dalam menguruskan perkemahan. Dan yang terakhir, dapat menghuraikan rasional daripada inovasi yang dilakukan secara menyeluruh. Kesimpulannya, aktiviti perkemahan ini mampu berlatih peserta untuk menjadi lebih berkeyakinan dan dapat mendidik individu menjadi warga yang berdisiplin serta mahir dalam aspek pengurusan masa, manusia dan sumber. Berdasarkan idea dan cadangan yang telah diberikan, kita dapat lihat bahawa aktiviti perkemahan ini bukan sahaja aktiviti yang dapat kita lakukan di daratan, malah kita juga boleh melaksanakan aktiviti perkemahan di atas permukaan air. Dengan ini, terdapat pelbagai cara dan teknik yang dapat kita lakukan dalam mengurus aktiviti perkemahan yang selamat, menarik, sistematik dan mesra alam. Namun, pengurusan perkemahan haruslah mempunyai perancangan dan pelaksanaan yang jelas dan teliti dengan mengikut kriteria perkemahan yang telah ditetapkan. Pematuhan ini akan mewujudkan suasana perkemahan yang menyeronokkan dan terhindar daripada sebarang aspek kemalangan.